Jadi hari ini saya akan menceritakan tentang sejarah perkembangan ilmu tasawuf. Pada pertamanya sekali, apa itu ilmu tasawuf? Ilmu tasawuf adalah salah satu daripada 3 cabang utama dalam ilmu Islam. Yang pertama adalah ilmu fiqh, iaitu ilmu yang menceritakan tentang hukum dan ibadah. Yang kedua adalah ilmu tauhid, yang menceritakan tentang sifat-sifat Allah, sifat-sifat Nabi, nama-nama Allah. Yang ketiga adalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah sesuatu yang berkaitan dengan hati dan keyakinan yang terdapat pada seseorang itu. Jadi kita sebagai seorang umat Islam harus beriktikad sebagaimana ilmu tauhid, beribadah sebagaimana ilmu fiqh dan berakhlak sebagaimana ilmu tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Farah Najwa binti Wan Muhammad Saupi, nombor metrik 054666. Pembentangan saya kali ini mengenai pengertian sejarah perkembangan ilmu tasawuf. Pada mulanya, istilah tasawuf ini belum wujud pada zaman Nabi Muhammad SAW dan Khulafa' ar-Rasyidin. Istilah ini mulai muncul pada abad ketiga Hijriah apabila Abu Hashim Al-Kufi telah meletakkan panggilan As-Sufi di belakang namanya. Menurut sejarah Islam, pada akhir abad pertama dan permulaan abad kedua Hijriah, aliran tasawuf ini terlebih dahulu dikenali sebagai aliran zuhud. Zuhud di sini menurut Nabi Muhammad SAW serta para sahabatnya bukan bererti berpaling sepenuhnya dari hal-hal duniawi, tetapi ia bermaksud untuk bersikap lebih sederhana dalam menghadapi segala sesuatu. Para ahli sejarawan Islam telah berbeza pendapat mengenai tasawuf. Yang pertama, mereka mengatakan ia diambil daripada perkataan sufah, iaitu tempat tinggal berdekatan dengan Masjid Nabawi yang didiami oleh sebahagian daripada golongan Ansar. Dikatakan begitu kerana sikap ahli tasawuf ini hampir sama dengan perbuatan yang telah diamalkan oleh golongan Ansar itu, iaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kehidupan mereka sentiasa berada di dalam kesederhanaan. Yang kedua iaitu saf, bererti barisan. Dikatakan saf kerana ahli tasawuf ialah seorang atau sekelompok orang yang selalu menyucikan hati sehingga mereka diharapkan untuk sentiasa berada di saf ataupun barisan hadapan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga iaitu syafanah, bermaksud bersih. Dikatakan syafanah kerana para ahli tasawuf berusaha untuk membersihkan jiwa mereka dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat iaitu syufanah. Ini adalah nama bagi sebuah pokok yang tumbuh di padang pasir. Dikatakan begitu kerana ajaran tasawuf ini mampu bertahan dalam pelbagai situasi yang melanda seperti pergolakan ketika umat Islam terleka oleh kekuasaan. Sebagaimana kayu syufanah ini mampu bertahan dan hidup di kawasan padang pasir yang tandus. Yang seterusnya adalah teosofi yang diambil daripada bahasa Yunani yang bermaksud ilmu ketuhanan kerana tasawuf banyak membahaskan tentang ketuhanan. Dan yang terakhir adalah suf iaitu bulu domba. Para ahli tasawuf pada awalnya memakai pakaian sederhana yang diperbuat daripada bulu domba atau kulit. Berdasarkan daripada 6 definisi, dapatlah disimpulkan bahawa tasawuf adalah sebahagian daripada syariat Islam yang mempunyai suatu metod untuk mencapai kedekatan atau penyatuan antara Tuhan dan hamba dan untuk mencapai kebenaran atau pengetahuan yang hakiki. Dikatakan sebagai metod kerana tasawuf merupakan suatu cara untuk yang baik untuk memperbaiki akhlak dari segi zahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fatimah Binti Kasmudin, nombor metrik 054557. Jadi hari ini saya nak membentangkan tentang tajuk asal usul sejarah tasawuf ni. Okey, tasawuf ni dia tak ada perkara yang tepat. Tak ada yang tepat daripada mana datang sejarah tasawuf ni. Maksudnya tak ada yang tepat lah kan. Banyak sangat pendapat, banyak sangat pencanggahan daripada mana datangnya asal usul tasawuf ni.
Okey, yang pertama pandangan banyak ahli falsafah yang menyatakan tasawuf ni adalah datangnya daripada luar agama Islam, bukan daripada Islam. Maksudnya ajaran tasawuf ni mempengaruhi ajaran Islam, mempengaruhi orang-orang Islam, maksudnya macam tu. Okey, contoh ajaran agama selain Islam adalah seperti Yunani, seperti Masihi, Buddha, macam tu. Okey, kita tengok pada kita tengok pada pandangan yang pertama. Tu pandangan orang-orang luar lah, orang-orang yang menyatakan bahawa tasawuf ni bukan daripada Islam adalah yang pertama, Thot ni dia cakap daripada Majusi. Lepas tu Dozy ni cakap tasawuf ni daripada Persia. Dan Goldziher, Palkosius, Nicholson ni menyatakan bahawa tasawuf ni adalah daripada Kristian. Okey, itu antaranya lah. Okey, tapi orang Islam, ahli-ahli sufi, ahli tasawuf Islam berpegang teguh dengan menyatakan tasawuf ni berasal daripada Islam. Okey, iaitu daripada Al-Quran dan Sunnah. Itu sebenarnya. Okey, pada pandangan Syed Hasan Nasri ni berpendapat bahawa kehidupan rohani kaum sufi ni berasal daripada zaman Nabi lagi. Maksudnya daripada Islam daripada Islam sendiri. Maksudnya, okey, daripada Nabi Muhammad, iaitu Al-Quran. Al-Quran ni adalah jiwa Nabi kan. So Al-Quran ni adalah wahyu daripada Allah. Dalam Al-Quran ni menyatakan tentang banyaknya sifat-sifat tasawuf. Okey. Yang kedua, pandangan Harun Nasrallah menyatakan dia bagi 5 maksud zuhud ni. Okey, pandangan zuhud yang pertama ni adalah daripada rakyat Kristian. Yang kedua dia kata daripada Pythagoras yang mengamalkan untuk manusia meninggalkan dunia. Okey, iaitu mematikan roh-roh yang kotornya. Okey, lepas tu dia kata juga ajaran Plotinus yang menyatakan penyucian jiwa, penyucian roh yang kotor. Okey, lepas tu dia cakap antara pengaruh Buddha bahawa orang-orang yang nak tinggalkan dunia ni, tinggalkan dunia ni, hendaklah memasuki kehidupan secara rohaniah. Maksudnya secara dalaman. Kalau kita nak tinggalkan dunia ni, maksudnya kena buang segala-galanya. Okey, yang akhir sekali diorang menggunakan ajaran buang roh ni, tinggalkan dunia ni adalah bagi diorang untuk menjadi seorang mendekatkan diri dengan Atman dan Brahman dan Atman. Maksudnya agama diorang lah kan. Okay, pada pandangan lain, pandangan Abu Al-Afif ni dia nyatakan 4 pandangan tentang zuhud. Yang pertama, dia cakap zuhud ni datangnya daripada India dan Persia. Yang kedua, dia kata zuhud ni daripada ekstremis Nasrani. Yang ketiga, dia cakap pandangan ni telah datang berbeza daripada berbeza pendapat, berbeza ajaran, dan dia telah menjadi satu ajaran. Okay. Yang terakhir dia cakap zuhud ni dah datangnya daripada Islam, iaitu daripada Al-Quran dan Sunnah, yang menyatakan Al-Quran ni dia mengajarkan macam-macam untuk kita bersifat zuhud, yang sekaligus ajaran tasawuf lah. Okay. Oleh demikian, para ilmuwan agama Islam ni dia mengaku juga bahawa yang tasawuf ni datangnya daripada, dia berkembang melalui orang-orang bukan Islam. Maksud orang-orang bukan Islam yang mengembangkan dia, yang mengajarkan dia apa semua. Dia diwarnai oleh macam-macam ajaran. Okay. Dan difailkan dalam satu ajaran tasawuf. Okay. Akhir kata, zuhud ni adalah sebenarnya dia benih kepada ilmu tasawuf. Zuhud ni okay, walaupun ajarannya daripada pelbagai-bagai agama, iaitu semua agama dalam dunia ni dia mengajarkan kita untuk bersifat rendah diri, kan? Jadinya semua agama mengajar tentang kebaikan, tapi tasawuf ni tetap ada dalam Islam walau macam mana sekalipun, iaitu dalam Al-Quran dan Sunnah yang menyatakan banyak sangat untuk kita sentiasa merendahkan diri dan membuat suatu perkara untuk mengamalkan kebaikan demi mendapat pahala untuk kehidupan selepas di dunia. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Siti Khadijah binti Syekh Abdul Rahim, nombor matrik 054749. Okey, saya akan menerangkan tentang fasa-fasa perkembangan ilmu tasawuf. Okey, saya akan menerangkan 2 fasa. Okey, fasa yang pertama atau tahap yang pertama ialah tahap kemunculan ilmu tasawuf. Okey, tahap pertama ini ialah pada abad pertama dan kedua Hijriah, yang mana tasawuf ketiga itu dikenali sebagai zuhud dan
atau asketisisme. Okey. Pada ketika itu, segelintir umat Islam menumpukan perhatian dalam hidup diorang semata-mata hanya untuk akhirat. Macam contoh, diorang melakukan ibadah semata-mata untuk akhirat. Diorang hanya fikir pasal akhirat saja. Tapi tak adalah, walaupun diorang fikir pasal akhirat, tapi tak adalah diorang abaikan duniawi. Diorang still buat perkara duniawi tu, macam bekerja, makan dan sebagainya. Cuma semua perkara hanya fokus untuk akhirat, iaitu untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, so pada zaman ni terdapat banyak tokoh tasawuf pada zaman ni, dan saya akan sebut 2 nama tokoh, iaitu Hasan Al-Basri dan Rabi'atul Adawiyah. Okey, fasa yang kedua pula, ketiga fasa yang ketiga dan keempat Hijriah, yang mana ketiga ini munculnya para ahli sufi. Okey, pada zaman ni para ahli sufi telah menekankan tentang hal-hal yang lebih spesifik. Contohnya pasal tazkiyatun nafsi, penyucian jiwa, pasal khauf, takut, pasal reda, tawakal dan sebagainya. Okey, fasa ni juga boleh dikatakan merupakan fasa perkembangan ilmu tasawuf. Okey, pada zaman perkembangan ilmu tasawuf ni, iaitu fasa yang kedua, terdapat 2 aliran. Okey, aliran yang pertama, aliran golongan Sunni. Aliran golongan Sunni ni dia menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah. Manakala golongan yang kedua pula ialah golongan ahli tasawuf yang lebih cenderung kepada falsafah, iaitu diorang menggunakan beberapa teori-teori. Okey, pada zaman yang kedua ni, iaitu zaman pengembangan ilmu tasawuf ni, terdapat banyak karya-karya atau karangan-karangan daripada tokoh-tokoh tasawuf. So dalam video ni saya ingin menyebut 3 karya yang ada pada zaman tersebut. Yang pertama ialah karangan Al-Muhasibi. Yang kedua pula ialah karangan Al-Hakim Al-Tirmidhi. Dan yang ketiga pula ialah karangan Al-Junaidi. Baiklah, saya serahkan pembentangan tentang fasa perkembangan ilmu tasawuf kepada saudari Nur Anisa. Okay, kita pergi pula kepada perkembangan tasawuf pada abad ke-5 Hijrah. Okey, pada abad ini tasawuf lebih berbentuk kepada separa filosofis, iaitu perkataan-perkataan yang perkataan ganjil yang sering digunakan oleh ahli tasawuf pada ketika itu mulai kelam. Ini disebabkan kehebatan aliran teologi ahli para sunnah wal jamaah yang ketika itu sangat hebat, yang mengatasi aliran lain. Aliran teologi ahli sunnah wal jamaah ketika itu dipelopori oleh Abu Hasan Al-Asari. Teori ini lebih kepada membawa kepada perbaharuan dan membawa kembali tasawuf itu ke jalan yang benar yang mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Pada ketika itu terdapat ramai tokoh-tokoh terkenal yang mengkritik orang-orang yang membawa tasawuf itu kepada penyimpangan, antaranya Al-Qushairi, Al-Hawari dan Al-Ghazali. Al-Qushairi ni beliau sangat terkenal sebagai tokoh tasawuf kerana karyanya yang bernama Al-Risalah Al-Qushairiyah. Karya dia tu sangat menekankan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup. Karya Qushairi ni menggambarkan saat itu memang sangat susah untuk jumpa ahli falsafah yang sebenar-benarnya, kerana dalam kitabnya Qushairi menekankan hakikat dan syariah adalah 2 perkara yang tidak boleh dipisahkan. Syariah dan hakikat ini bergantung antara satu sama lain. Syariah ialah satu bentuk disiplin ubudiyah, manakala hakikat ini adalah musyahadah ketuhanan. Jika syariah itu tidak diperkukuhkan dengan hakikat, maka sesuatu itu adalah fatal, maksudnya tidak boleh diterima.
Kushairi juga berpandangan bahawa mustahil seseorang ahli falsafah itu untuk melompat dari satu peringkat ke satu peringkat sebelum dia menyelesaikan sesuatu hukum makam itu. Maka barang siapa yang belum berpuas hati, maka masih belum mencapai tahap tawakal. Dan barang siapa yang belum boleh tawakal, maka dia tidak sah untuk bertaslim. Maka barang siapa yang tidak bertaubat, maka dia tidak sah berinabah, iaitu kembali kepada Allah. Dan barang siapa yang tidak patuh kepada Allah, maka tidak sah baginya berzuhud. Okey, kita pergi kepada perkembangan sejarah tasawuf pada abad ke-6 Hijrah. Okey, pada ketika ini muncul aliran filosofi sepenuhnya, iaitu ajaran yang menyatukan pencapaian pencerahan mistikal dan pemaparan secara rasional filosofis. Okey. Kajian tentang filosofis ini berpunca dari terbentuknya ajaran filsafat yang akhirnya mempengaruhi tokoh-tokoh dia. Ahli pengkaji tasawuf pada ketika ini berfikir bahawa para penganut tasawuf harus menumpukan ke arah penyusunan asas-asas wujud dengan berlandaskan zauq, iaitu rasa. Ibn Khaldun telah meletakkan 4 ciri-ciri tasawuf filosofis. Ciri yang pertama, ahli tasawuf filosofis ketika itu haruslah melalui latihan dari segi dalaman, iaitu daripada segi rohaniah, daripada segi gerak hati, naluri, firasat dan sebagainya. Daripada gerak hati tu ahli itu harus menilai diri mereka. Okey, yang kedua, beriluminasi, iaitu pencahayaan hakikat yang tersingkap dari alam gaib. Contohnya tentang jin, malaikat, arasy Allah, syaitan, kenabian dan sebagainya. Okey, ciri yang ketiga, peristiwa-peristiwa dari alam semesta yang mempengaruhi pelbagai bentuk perkara biasa atau luar biasa seperti komet tentang alam semesta. Dan ciri yang terakhir adalah membuat ungkapan-ungkapan yang sama-sama, iaitu syahahiyat yang memerlukan kepada okey, kerana sama-sama inilah yang menimbulkan keraguan dalam kalangan masyarakat ketika itu. Ada yang menerima dan mencari maknanya dengan lebih lanjut, dan ada yang mengingkarinya. Okey, pada ketika ini tokoh yang terkenal pada ketika ini adalah Al-Suhrawadi Al-Maktul, yang ketika ini beliau digelar sebagai guru filsafat cahaya. Beliau terkenal kerana karyanya yang bernama Hikmah Al-Isyraq. Okey, beliau berpandangan bahawa sebaik-baik ahli filsafah, sang khalifah Allah adalah ahli tasawuf yang menguasai, yang menggabungkan teori dan kaedah penganalisisan secara penyimpulan yang logik adalah yang paling layak digelar sebagai ahli tasawuf pada ketika itu. Berikutnya, barulah ahli falsafah yang matang dalam teori dan cukup berkemampuan secara membuat kesimpulan secara logik. Namun jika kategori ini pun tak ada dalam kalangan masyarakat ketika itu, maka hendaklah memilih ahli falsafah yang mahir dalam bidang teori meskipun tidak mampu untuk menyimpulkan secara logik. Ini kerana beliau sangat yakin bahawa di dunia ini tidak akan hilang ahli falsafah yang mahir berteori. Seterusnya, tasawuf pada abad ke-7 Hijrah dan penamatnya. Okey, tasawuf ketika ini mula memiliki peraturan, prinsip dan sistem khusus di mana sebelum ini hanya diamalkan oleh sesetengah orang secara peribadi. Pada abad inilah munculnya tarikat dalam kalangan ahli sufi mutakhir yang dihubungkan dengan sejumlah ahli sufi yang bergabungan dengan gurunya, dan mereka harus patuh dengan aturan terperinci melalui jalan rohani. Okay, tarikat mengikut asal usul sejarah berasal daripada perkataan Arab, iaitu tarikah al-khat fi al-shaki, yang bermaksud garis sesuatu, al-sirat dan al-sabil, iaitu jalan. Kata ini juga bermakna al-hal, keadaan. Dalam literatur barat, menurut Gibb, kata tarikah menjadi tarikah yang berarti road, iaitu jalan raya, way, cara, dan path, jalan setapak. Terdapat perbezaan perkataan hanya antara road dan path. Jika yang pertama merupakan jalan besar, iaitu syariat, maka yang kedua jalan kecil, iaitu yang secara khusus ditujukan sebagai tarikat atau
perjalanan spiritual. Okey, kaedah tarikat yang dilakukan oleh seseorang Muslim ketika adalah dengan melakukan amalan-amalan seperti wirid, zikir yang diyakini membawa mata rantai yang menghubungkan dari seorang guru musyrik kepada guru musyrik yang kemudiannya sehingga sampai kepada Nabi Muhammad dan seterusnya sampai kepada Jibril dan Allah Subhanahu wa Taala. Tidak mungkin wujudnya sesuatu jalan itu jika tiada jalan utama tempat ia berpangkal. Iaitu pengalaman mistik tak mungkin didapati bila perintah syariat yang mengikat itu tidak ditaati terlebih dahulu secara saksama. Akan tetapi tarik atau jalan itu lebih sempit dan lebih sulit dijalani serta membawa salik dalam suluk atau penggambaraannya melalui pelbagai persinggahan iaitu makam. Sampai perjalanan untuk mencapai tujuan itu mungkin cepat atau lambat, tapi akhirnya ia akan tetap menemui tauhid yang sempurna, iaitu pengakuan berdasarkan pengalaman bahawa Tuhan itu memang ada. Pada kesimpulannya, tomahan yang sering dihalalkan kepada tasawuf ialah istilah itu tidak ditemui sama ada di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis. Memanglah istilah itu tidak akan ditemui dalam hadis atau Al-Quran sebab pada masa Nabi, ilmu-ilmu Islam masih pada peringkat awal dan belum berkembang. Hatta di zaman Nabi, Al-Quran pun belum dibukukan seperti mana yang kita ada pada hari ini. Tetapi itu tidak bermakna ilmu-ilmu tersebut tidak wujud atau salah. Sebaliknya, hanya nama ilmu itu saja sebagai suatu display ilmu khusus belum muncul. Namun, intipati, semangat dan ajaran ilmu itu sudah sebati dalam masyarakat di awal Islam lagi. Pernahkah kita dengar tentang hadis yang menyebut tentang segala hukum tajwid seperti ikhfa, idgham dan lain-lain? Atau kategori-kategori hadis seperti sahih, dhaif, palsu atau mursal? Tentu tidak. Begitu juga halnya dengan tasawuf. Walaupun nama ilmu itu belum ada di zaman Nabi dan para sahabat, namun mereka semuanya sudah beramal dengan tasawuf dalam kehidupan mereka. Cuma tidak dipanggil dengan nama ilmu tasawuf secara khusus. Sekian, terima kasih.